Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi bid daraini amin. Kata pengarang, moga Allah mencurahkan rahmat yang banyak ke atasnya dan beri kepada kita manfaat atas ilmu yang ditinggalkan. Kata Ibn Jama'ah rahmatullah alaihi, ulama besar ini, tentang sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu lebih indah bila kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah cantiknya contoh tamsilan Ibadi Zaman Sa'id Nursi rahmatullah alaihi, seorang ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tampil ke satu tempat ni, Hafsah Muhammad Adham, tolong share tau video kita tengah hari ni sambil-sambil rehat, sambil-sambil sedang mungkin tengah bercuti dengan anak, boleh dengar lah sambil mandu, sambil duduk kat office, sambil makan tengah hari. Mari kita dengar sama-sama satu sifat manusia yang paling indah kejadian Allah SWT, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kerana hadir Fadilah Cik Din, terima kasih. Akhuna Safian, apa khabar? Baik. Nur Najihah, jangan lupa tolong share dengan teman-teman kita yang lain. Jangan biarkan saya keseorangan. Komen tau. Komen rasa tak adalah lonely. Zahid Alwi, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Yan Sayutis, terima kasih semua. Jadi kata musannif rahimahullah, laisa bil tawil al ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala al adam wala al ja'd al qatat wala sabt rajul al sha'ri azhar al lawni musharraban humratun fi bayadin sati'in ka'anna wajhu al qamaru lailatal badri. Allahu akbar. Bagi mereka memiliki kitab mudahnya Sirah Nabawiyah ni, Sirah Nabi, Ibn Jama'ah punya kitab ni, cuba buka muka surat 42. Kita dah masuk muka surat 42 daripada kitab yang mulia ni. Sifat Nabi kita, baginda, tidaklah terlalu tinggi, tinggi menggalah, tidak terlalu pendek pula. Kulitnya tidaklah putih melepak sangat, tidak juga warna coklat ataupun hitam legam. Maknanya sedang-sedang kulit Nabi kita SAW, sangat indah, cantik. Siti Akhtar, rambut baginda tidaklah terlalu keriting, tapi tidak juga terlalu lurus. Bahkan rambutnya ikal mayang, warna kulitnya indah berseri, lagi putih kemerah-merahan, wajahnya seakan-akan bulan pada malam purnama Nurina. Allah, maknanya sempurna kejadian. Kerana Allah SWT memilih Rasulnya, Nabinya, tentulah manusia pilihan Allah ni senang untuk didekati, senang untuk kita bertemu dengannya, senang untuk kita melihatnya. Bagi siapa yang telah melihat Rasulullah dalam mimpi sallallahu alaihi wasallam, itu satu nikmat. Tahniah, mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita istiqamah dan melakukan amal soleh, berselawat sebagai contohnya. Kerana Sa'ad bin Abi Waqqas, laki-laki yang mula-mula akan masuk syurga Allah itu, pernah berkata, kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran. Dulu kami mengajar anak-anak kami membaca sirah nabawiyah ni sebagaimana kami mengajar mereka membaca Al-Quran. Baik. Ada tamu datang. Silakan. Ahlan wa sahlan. Nak dengar kuliah boleh. Baik. Wasi'al jabin, azajjal hawajib fi ghairi qaranin, sahlal khaddain, ad'ajal ainain, awtafal ashfar, حسن الأنف، حسن الصغر، أشنب، مفلج الأسنان، ضليع الفم، حسن العنق، كأنه جيد دمية في صفاء الفضة. Allahu Akbar. Lagi sifat Nabi kita, dahinya luas, bulu keningnya tersusun rapi, tidak bercantum, kedua belah pipinya gebu dan tidak meninggi, warna matanya hitam bersinar, bulu matanya panjang dan lentik, hidungnya mancung, bibirnya mongel, giginya putih lagi tersusun, ada jarak sedikit di antara dua batang gigi hadapannya, besar cantik mulutnya, lehernya panjang seakan-akan tengkuk patung yang diukir serta berpinang seperti perak. Allahu Akbar. Maknanya Nabi SAW ni seindah-indah description yang telah dikemukakan tuan-tuan. Siti Akhtar dan Isha, ahlan wa sahlan. Maknanya penampilan diri ni penting tau, terutamanya kita nak jadi imam, nak jadi pemimpin, kan? Kalau ketinggian tu memang kita tak boleh ubah lah, tapi penampilan tu, badan tu perlu. Macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bergurau, tapi bergurau Sayyidina Umar tu cukup makna dengan anak-anak muda yang badannya oversize. Menegurnya, awak ni overweight lah.
Dia kata ini tanda nikmat daripada Tuhan. Wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Umar menjawab, bukan, ini bukan nikmat, ini nikmat, ini merupakan ujian, ini merupakan seksa. Kalau badan kau besar macam ni, kau akan banyak tidur, rugi banyak, tak ada masa nak membaca, nak qiyamul lail payah, nak bergerak pun susah. Maka orang-orang muda yang dengar kuliah saya tengah hari ni, jom kita bukan kena pergi gymnasium lah, nak kena pergi gym pula, tak semestinya. Nabi kita SAW setiap hari kelihatan pada hari-hari tertentu, banyak hari dalam seminggu, seperti disebut nanti kita akan jumpa, Nabi kita naik ke Gunung Uhud. Para sahabat pun turut sama, tapi Nabi punya pantas yang bergerak itu, sahabat-sahabat yang ketinggalan kat belakang. Lajunya Nabi SAW naik bukit macam turun bukit. Gunung Uhud sebesar-besar gunung tu Rohaya pakai sampai kadang-kadang irtajja Uhud, bergegar gunung Uhud tu. Lalu Nabi SAW telah pun berkata kepada gunung Uhud, tenang kau, kerana yang sedang menaikimu ini seorang Nabi Allah, seorang Siddiq, iaitu Abu Bakar, 2 orang syahid, kata Nabi SAW kepada gunung Uhud. Akhirnya gunung Uhud pun tenang, tuan-tuan ya. Yang dimaksudkan 2 orang syahid itu adalah Umar dengan Osman. Mereka hadir bersama-sama. Mereka dah tahu daripada saat itu bahawa mereka akan mati syahid. Allahu Akbar, indahnya Nah, hidup Nabi kita fitness. Penting tau. Nak masuk gymnasium kena jaga-jaga, masuk kan bercampur gaul dengan orang bukan mahram, melihat aurat orang, jaga-jagalah tuan-tuan Jadi kesihatan itu satu nikmat, satu keperluan, satu kemestian. Jangan pandang ia benda kecil tuan-tuan, terutamanya kita yang lelaki ni. Nak suruh isteri cantik, kita pun kena berpenampilan menarik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana aku suka melihat isteriku cantik, aku juga kena cantik untuk mereka. Aduhai romantiknya keluarga Nabi dan para sahabat Jaga penampilan diri. Baik, kathal lihyati wasi'aha aswada sya'ri idza tala sya'ruhu fa ila syahmati udhunayhi wa ma'a katifayhi wa idza kasur fa ila ansafi udhunayhi lam yablu shayba ra'si wa lihyatayhi 20 sya'ratan dakhmal yadayn layyinaha anwar al-mutajarrid mu'tadil al-khalqi badinan mutamasikan sawa al-batni was-sadri arid as-sadri. Janggut Nabi tebal lagi luas. Rambut baginda hitam berkilat, rambutnya ketika panjang sampai ke cuping telinga dan bahu. Ada waktunya, bukan sentiasa tau. Apa jadi kalau orang tiru rambut Nabi panjang, dia pun pakai rambut panjang, pakai sarjin koyak-koyak, duduk tepi jalan. Dia kata ikut Nabi apa? Nabi sekala je berkeadaan begitu tuan-tuan. Macam tu tegur anak-anak kita nak ikut rambut panjang macam Nabi bangun tahajud. Jangan rambut je panjang, sembahyangnya ke mana? Rambut ketika pendek mencapai paras pertengahan kedua-dua telinga baginda SAW. Bilangan uban di kepala Nabi dan janggutnya tidak sampai 20 helai. Allahu Akbar. Gitu Jangan cabut uban tau. Warna tak apa. Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang dapatkan warna color, hair color ni, contohnya pada Rumash Hair Color. Saya merupakan konsultan syariah kepada organisasi ni. Penghasilannya sumbat baik pada Rumash lah, tuan-tuan boleh tengok Baik. Tangan baginda ini besar lagi lembut, tubuhnya bersih tidak bulu, sederhana kejadian fizikalnya, badannya besar dan tegap, dada dan perutnya sama besar, dadanya bidang. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mandi tu, rambut jatuh kat dada, turun kat perut sampai ke bawah. Mandi Nabi SAW. Kalau sebahagian daripada kita mandi, air mandian itu turun kat perut, tak jumpa jalan keluar. Perut kita buncit tuan-tuan. Kena ikut cara Nabi lah SAW. Jangan ikut Nabi pakai serban jubah je. Fizikal Nabi yang kita kata fitness tadi tu. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah sekalian, Alhamdulillah, jemput yang lain datang tahu. Mai hadir sama kita mengenali Nabi kita SAW. Mana ada insan yang telah pun meninggal dunia kita duk baca sirahnya, alhamdulillah kecuali Nabi kita SAW. Kalau kita pergi setengah negara, ada patung pemimpin mereka dia susun, dia letak tengah-tengah bandar ataupun kuda dan sebagainya. Kita tanyalah mana-mana budak duduk ataupun orang muda dekat kawasan itu, kenal tak ni siapa patung? Mereka tak kenal. Padahal itu pembuka negara mereka tu. Tapi Nabi kita SAW ini walaupun telah wafat, walaupun tak ada patungnya, tetapi setiap kita membaca sirah Nabi. Rugi kita baca tuan-tuan Mazna, Alhamdulillah. Terima kasih yang kirim star pada saya Terima kasih, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Tanpa tuan-tuan tak mana saya Nur Aini, Nur Hidayah, ahlan wa sahlan semua Baik. Lagi sifat Nabi kita sallam, ba'ina ma bainal mankibaini asy'ara adh-dhira'aini wal mankibaini wa ali sadri mawsula ma bainal dabbati wa surati bi sya'rin yajri kal khatti ariya thadiyaini
والبطن سوى ذلك أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب حلو المنطق. Antara dua bahu baginda luas, bukan perut yang luas tau, dah ada yang luas. Tegap baginda Nabi SAW, berbulu lebat di antara kedua-dua tangan. Kalau suami kita ada bulu, jangan duk cukur lah. Tengok Nabi kita romantik tau, ada bulu kat tangan ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kedua dua bahu dan bahagian atas dada. Ya, tengok maknanya dada baginda SAW diliputi oleh bulu. Begitu gambarannya. Begini detail dia ceritakan tentang Nabi kita SAW, tuan-tuan. Allahu Akbar. Antara pangkal atas dada dan juga pusat baginda ada bulu halus yang manjang seperti garisan. Tiada bulu di antara kawasan dada dan perut desain yang disebut. Bulu yang nipis, cantik, begitu ya tuan-tuan. Manusia yang paling cantik dan berwibawa dari kelihatan jauh, orang yang paling baik dan manis serta menarik dari dekat, selain manis bicaranya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Macam mana boleh description ni begitu lengkap, Rohana ya? Ya, Ina Arina, Barakallahu fikum. Ya Allah, ada tak pemimpin yang begitu detail didescribekan kehebatan baginda? Kan? Apa yang gurau apa? Ustaz gurau tadi. Yalah, suami badan ada bulu jangan bagi beruang pula. Kerana Nabi kita selalu berbulu seperti itu, tuan-tuan. Tapi tak adalah panjang sangat, gelap, nampak tak nampak kulit, tak begitu Maknanya secantik-cantik kejadian sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, bunga berguguran. Terima kasih kerana share pada teman yang lain. Lagi kita baca. Berkata pengarang lagi, yaqulu wasifuhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu baina katifaihi khatamun nubuwati wa qila ala ba'di katafihi al-aysar mithlu baydatil hamama wa launuhu launu jasadihi alaihi khayalan. Kata-kata yang menggambarkan baginda tak pernah saya melihat seorang yang seumpama itu indahnya, hebatnya kejadian. Di antara kedua bahunya ada tanda kenabian. Dikatakan riwayat pada bahagian bahunya, bahagian kiri terdapat seperti telur merpati yang timbul warnanya mengikut warna kulit dan juga terdapat bulu padanya. Khatamun nubuwah. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. وكان على خلق عظيم كما وصفه ربه تعالى وقالت عائشة كان خلقه القرآن يرضى رضاه ويغضب رضاه. Nabi SAW tetap kukuh dengan kepribadian dan akhlak baginda yang agung, sebagaimana yang telah disifatkan oleh Tuhannya sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha tak kala ditanya Salbi Awaludin, bagaimanakah akhlak Nabi? Jawapan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kalau nak tahu Nabi kamu, bacalah Quran. Macam tu Quran, macam itulah akhlak Nabi kamu. Macam tu akhlak kamu, macam itulah Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda Al-Quran. Baginda rida dengan apa yang diridai oleh Allah dan marah dengan apa yang dimurkai oleh Allah. Terima kasih yang kirim star lagi tuan-tuan, barakallahu fikum. Nak pergi ke tanah suci bersama keluarga moga selamat perjalanan semua. Kenang kami dan doamu tuan-tuan. Yang pergi menunaikan ibadah umrah ni, Ida Bakar. Ahlan wa sahlan, Siraj Rusna, barakallahu fikum. Wa jama'a Allahu lahu kamal al-akhlaqi wa mahasin asy-syiyami wa ataahu Allahu ilma al-awwalin wal akhirin wa ma fihi min an-najati wal fawzi fil akhirati wal ghibtati wal khalasi fid dunya wa huwa ummiyyun la yaktubu wa la yaqra'u wa la mu'allima lahu min al-bashari wa ikhtarahu ala jami'il alamin sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menghimpunkan kesempurnaan akhlak dan keindahan pekerti pada baginda. Allah mengurniakan bagi dengan ilmu golongan yang terdahulu dan terkemudian serta keselamatan dan kejayaan di akhirat. Ditambah pula kegembiraan dan kesudahan yang baik di dunia. Sedangkan baginda seorang ummi yang tidak boleh menulis lagi tidak mampu membaca dan tidak berguru daripada kalangan manusia. Tengok lahirnya Nabi SAW, bapanya telah wafat. Duduk dalam kabilah Halimatus Sa'diyah. Saya cerita pada tuan-tuan tentang Halimah kan, wanita mulia ni. Kalau Nabi membuka kota Mekah, maka datanglah keluarga Halimah, bawa Halimah ni, seorang perempuan yang sudah pun tua. Yalah, Nabi menyusu padanya usia daripada lahir sampai umur 4 tahun. Sekarang Nabi buka kota Mekah, umur Nabi apa tuan-tuan? 55 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama tak jumpa ibu susunya itu? 50 tahun. Kita kalau jumpa kawan-kawan kita 30 tahun sekolah rendah, ada sekolah menengah ke, buat ilmu menengah ke, jumpa pun masing-masing dah berubah sangat fizikalnya. Kan? Ni bukan pula Nabi SAW 50 tahun. Nabi datang sebagai seorang pembuka. Kan? Wani Yahya
Tiba-tiba dibawa ke wanita itu kepada Nabi. Nabi pun bertanya, siapa ibu ni? Nabi tak kenal Rasulullah. Nangis ibu itu. Menjawab, Ibu Halimah nak. Terkejut Nabi, tuan-tuan. Nabi menangis Rasulullah. Melihat wanita itu, Nabi membuka serban di kepala baginda Rasulullah, membentangkan satu sudut dekat dengan Kaabah itu, dan berkata kepada sekalian yang mengingingi baginda, yang seorang pembuka, tuan-tuan, bayangkan berapa ramai sahabat yang ada keliling Nabi, menjaga Nabi SAW pada waktu itu. Nabi berkata kepada mereka sekalian, pergi kamu ke tempat lain sebentar. Aku dengan penuh adab, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh tawaduk, Nabi kata, boleh tak bagi aku masa sikit untuk jumpa dengan ibu ini. Nabi menciumnya, tuan-tuan, memeluknya, menciumnya wanita yang sudah tua dan uzur itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Katalah usia Halimah pada masa menyusulkan Nabi 20 tahun, tuan-tuan, 50 tahun tak jumpa, 70 tahun. Subhanallah, Masya Allah. Nangis Nabi, nangis wanita itu. Nabi berkata kepada sekalian para sahabat, pergi kamu sebentar, Carol ya, pergi kamu sebentar, aku nak cakap dengan ibu aku ini. Kelihatan Nabi berjauh menangis sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kita ni kadang bila orang budi pada kita, yang memang kita tak mampu balas. Kalau balas alhamdulillah lah, tapi memang takkan dapat balas budi orang, tuan-tuan. Maka doakan untuk mereka, cakap yang baik untuk mereka. Kalau ada keturunan mereka, jaga keturunan mereka itu dengan sebab kemudian yang pernah diulurkan kepada kita satu masa dulu, tuan-tuan. Baik. Jadi dalam kata-kata ini Allah telah menghimpunkan kesempurnaan akhlak dan keindahan pekerti pada baginda. Allah menggunakan baginda dengan ilmu golongan terdahulu, dan kita telah katakan tadi bila wafatnya ayahanda Nabi, kemudian dijaga oleh Nabi Sadiah, kemudian pulang semula ke pangkuan ibunya, bondanya Sarah Rahman, dan tak lama selepas itu bondanya pula wafat, Aminah. Dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib yang sangat berpengaruh itu, pun tak lama wafat pula Abdul Muttalib. Nabi dijaga pula oleh pakciknya bernama Abu Talib. Abu Talib adalah seorang ternama, tinggal lagi beliau seorang yang miskin sederhana hidupnya, maka beliau bekerja bersungguh-sungguh untuk survival, tuan-tuan. Itu sebab Nabi kemudiannya mengambil Sayyidina Ali sebagai anak angkat selepas ingin balas jasa budi Abu Talib menjaga baginda SAW, tuan-tuan. Baik. Maka kata para ulama, contohnya Syahid Imam Muhammad Sayyid Al-Buti dalam buku beliau tajuk Fiqh Sirah, di sini nak menunjukkan kepada kita supaya tak ada siapa pun akan mengatakan kelak bahawa Muhammad ini SAW mendapat ilmu daripada ayahandanya, datuknya, ibunya Abu Talib. Semua insan ini memang wujud dari hidup Nabi, tetapi yang sama ada dia tak berjumpa dengannya, ataupun wafat waktu Nabi masih kecil SAW, ataupun insan itu menemani baginda, memperjuangkan, mempertahankan macam Abu Talib, tetapi dia miskin, dia perlu survive hidupnya, kena bekerja. Zaini Abdul Samad Al-Masalah ni. Terima kasih kerana share kepada teman yang lain. Barakallahu fikum. Jadi apa yang diberikan kepada Nabi ni, walaupun Nabi seorang yang ummi, ingat ya, ummi ni illiterate-nya Nabi, maknanya umminya Nabi, buta hurufnya Nabi, untuk manusia seperti baginda adalah satu kemuliaan, tapi untuk kita satu penghinaan. Jangan pula ada kalau kita mengatakan dia tu ummi tapi jadi ketua, mana boleh nak jadi pemimpin masuk politik pun. Ini orang tengok latar belakang, belajar kat mana, kan, dari mana, ada kelulusan profesional apa. Tak boleh lah, kita bukannya Nabi. Nabi bila menjadi ummi satu kemuliaan, kerana menunjukkan datangnya pengajaran dan ilmu itu direct daripada Allah. Kita tak mungkin, kita kena belajar, kita bukan Nabi. Maka umminya, buta hurufnya seseorang manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya adalah satu kemuliaan. Tapi buta hurufnya orang macam kita adalah satu penghinaan. Jangan jadi buta huruf, belajar, tuan ni. Tengok orang-orang bukan Islam masuk ke parlimen, mereka mempunyai latar belakang dalam berbagai-bagai bidang profesional. Bimbang kalau orang Islam masuk dalam parlimen jadi wakil rakyat, tak ada kelulusan. Bimbang. Ini bukan perli, ini hakikat. Maka kena persiapkan anak-anak kita, kalau nak jadi pemimpin akan datang, kena belajar, kena jadi mahir dalam satu bidang. Kalau ada kelulusan yang tertinggi lagi baik. Kita belajar pada jiran kita orang Singapura, kan. Singapura nak masuk parlimen, nak jadi wakil rakyat, kena ada certain qualification, ada minimum requirement, supaya tak adalah masuk dalam parlimen bawa masa orang lain cakap benda merapu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi kita selama ni seorang yang ummi, tapi umminya Nabi, ummi adalah satu kemuliaan. Buta hurufnya Nabi kita adalah satu kemuliaan. Memang Allah SWT pun menyatakan, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, kan.
Nabi SAW ummi. Orang Arab ramai yang ummi, yang terpelajar pun ada juga. Wala mu'allima lahu min al-bashari wa ikhtarahu ala jami'il alamin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak punya guru yang mengajar baginda SAW. Allah telah milihnya ke atas sekalian alam sallallahu alaihi wasallam dengan sebab pemilihan daripada Allah Taala yang tiada siapa pun dapat mempertikaikannya. Kasumatan. Barakallahu fikum. Okay, kita lihat pada bab berikutnya muka surat ke-48. Yang ada kitab ni tolong buka Hakimi. Mudahnya sirah Nabi SAW. Buka kitab ni. Jadi kitab ni buka mudahnya sirah Nabi SAW. Al-Quran Al-Karim alladhi a'jaza al-fusakha wa a'yahum an ya'tu bi suratin mislihi walau ista'anu bi jami'il khalqi wa inshiqaqul qamari lahu Makkah isa'alahu kufaru Quraisyin ayatan wa nab'ul ma'i min asabi'ihi tahirati وتكثير الطعام وتسبيحه وحنين الجزع وتسليم الهجر وشكوى البعير وتذلله وشهادة الذئب وتكلم الذراع المسمومة ورد عين كتادة بن نعمان بعد أن نذرت فكانت أحسن عينيه وأحدهما. Al-Quran Al-Karim yang menundukkan seluruh golongan fasih orang Arab, membuatkan mereka tak berdaya mencipta walau satu surah seumpamanya, walaupun mereka berusaha mendapat pertolongan daripada sekalian makhluk. Al-Masalah Nizi IC. Al-Masalah. Lagi mukjizat baginda SAW, terbelahnya bulan. Baginda naik ke bukit Safa, maka baginda telah belah bulan. Nampak bulan tu terbelah dua. Bukan terbelah macam tu tau, jatuh sebelah ke bahagian yang bawah. Tuan ni. Lagi terpancarnya air dari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kenabian, bukti kenabian baginda sallallahu lagi. Bila ni tuan-tuan, ada beberapa peristiwa berlaku. Contohnya ketika di Hudaybiyah, para sahabat kekurangan air, mereka menyangkakan mereka akan masuk ke Mekah, tapi telah pun disekat oleh musyrikin Hamidah Hussein. Mereka tak dibenarkan masuk ke Mekah. Maka bilangan jumlah air yang ada makin berkurangan. Baginda SAW telah pun dengan mukjizat yang Allah berikan, maka telah keluar air daripada jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Lagi diberkati dengan dibanyakkan makanan yang sedikit. Contohnya seperti berlaku dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Nizam ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menghidangkan untuk baginda makanan daripada kambing yang disembelih. Kambing itu kurus kecil, tapi Nabi telah menjemput ratusan para sahabat mujahidin, prajurit yang telah menggali parit. Bayangkan ramainya bilangan mereka. Ramai bilangan mereka. Jazakallahu khairan. Jadi bila bilangan sahabat-sahabat yang datang makan itu, Jabir mengatakan kepada isinya, ramainya bilangan mereka, kita 3 orang 4 orang pun tak cukup daging ni. Yalah, seekor kambing kecil Maria no salah. Dah share dengan teman-teman tak? Komen lah apa-apa, jangan biasa seorangan. Kalau ada cerita-cerita yang bukan-bukan tu, ramai komen. Beribu-ribu orang komen. Ni kuliah agama, bagilah komen, bagi semangat. Seronoklah sikit. Kawan-kawan kita tak adalah rasa berseorangan. MKZ Leo. Apa MKZ ni? Muhammad Kamal Zaman ke? Ahlan sahlan. Jadi makanan sikit tu jadi banyak. Bertasbihnya makanan di depan baginda sallallahu. Suara isakan tangis tunggul di hadapan Nabi. Ini ceritanya Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi lazimnya akan bersandar pada pokok kurma. Sehingga ada sahabat Nabi yang kaya, Abu Ayyub ataupun yang lain, dalam buatkan untuk Nabi mimbar untuk berdiri menyampaikan khutbah Jumaat. Contohnya mimbar Nabi ada 3 mata tau, 3 tangga, 1, 2, 3. Maka Nabi tidak lagi menyandar pada pokok kurma, tak ada mimbar, sehingga menyebabkan pokok kurma itu menangis. Rumahnya nangis. Tuan-tuan pergi umrah bersama dengan kami Jazan Travel, jomlah pergi dengan kami. Perjalanan bukan setakat pelancongan penuh pengisian, insya-Allah. Sirah nabawiyahnya, hadisnya kita bincangkan. Bagi siapa yang ikut trip umrah bersama kami, ada kuliah sama setahun lagi daripada kitab ni, kitab-kitab yang lain. Kita nak memastikan after sale punya servis lah orang kata. Mana lepas perjalanan ada trip untuk remedi iman kita balik semula, pastikan subur, jalan-jalan kita subur iman berterusan insya-Allah. Baik. Jadi apa yang digambarkan, pokok kurma itu menangis kerana Nabi tidak lagi bersandar padanya. Syaidah Yusuf, barakallahu fikum, Cik Nulia Abu Bakar, nak pergi umrah bulan Disember. Masih ada kekosongan lagi, jom ikut kami.
Itu kita cuba nak tutup, tapi masih ramai minta untuk menyertai. Kami buka semula, alhamdulillah ada tiket sikit. Boleh join kami insya-Allah. Ahlan wa sahlan. Masih ada kesempatan nak pergi isi anak-anak, jomlah cuti sekolah. Masih sejuk lagi. Ya, dibimbing oleh saya dan juga ustaz-ustaz yang lain. Ahlan wa sahlan. Satu lagi, ya, batu-batu memberikan salam kepada baginda SAW. Ini sebelum kenabian lagi. Nabi telah bersabda, aku mengetahui ada batu-batu yang beri salam pada aku menoleh mencari tidak tahu. Akhirnya selepas menjadi Nabi, baru aku tahu ada batu yang beri salam kepada aku. Ahlan wa sahlan. Ahlan kasum, ahlan wa sahlan semua. Unta mengadu sakit beban kepada baginda. Ini satu peristiwa yang berlaku, iaitu Nabi menziarahi seorang sahabat. Ya, Nabi sebagai pemimpin turun padang setiap hari lah, bukan musim tertentu saja. Nabi SAW pergi ke menziarahi sahabat ini, dan hantarlah unta itu pada Nabi. Sebagaimana Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang, Nabi kita SAW juga dianugerahkan mukjizat yang sama. Maka berkatalah binatang itu, unta itu kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, Tuhan saya memberi makan kepada saya sedikit, kerjanya banyak. Sian kat saya wahai Rasulullah, makan tak padan dengan kerja. Tuan-tuan, kita pun bagi orang bekerja pun kita tahulah keperluan hari ni, kan? Bos nak pakai kereta-kereta mewah, pekerja-pekerja tak bayar gaji, sian tahu. Orang tu ada anak, ada isteri, ada apa semua. Kena tahulah benda-benda ni, tuan-tuan. Nabi tahu, ya. Maka Nabi SAW telah pun berkata kepada unta Hashimah, bagi package. Ni ada yang bertanya package ni, tolong nanti Syam ke siapa ke, tolong, ada yang bertanya package ni kat sini, Cia bin Cuan, ahlan wa sahlan. Maka Nabi SAW telah pun berkata dengan Tuan kepada unta itu dengan berkata, wahai hamba Allah, sahabatku, engkau Allah beri kemuliaan, jadi ketua, jadi tuan, jadi businessman, engkau ada pekerja, engkau ada unta ni, bagi makan yang cukup kepada dia. Kesian dia, kau bagi kerja ya, Zainab bin Ishaq, kerja engkau banyak beban kepada dia, makan sedikit. Tak patut engkau, jangan buat macam tu, ya. Bagi makan yang sepatutnya kepada dia. Ya, tuan-tuan ni mulia kasihan. Kereta kita ada contohnya kan, janganlah biar kereta tu bau busuk, masam, nak bawa unta malu. Betul tak? Sama lah unta ni. Ya, start kereta terus jalan. Tuan-tuan, jagalah kenderaan kita, penampilan diri kan. Kebersihan tu sebahagian daripada iman. Kereta kotor, bodor, berabuk, ya, maka karipap itu tinggallah dalam kereta, bau busuk, orang naik pun tak senang. Allahu akbar, la ilaha illallah, ma'un, ya. Jagalah kereta berbaik, penampilan diri kita, kat bilik kita tidur kita semua bagi kemaslah. Jangan duk kata apa kemas tilam ni, malah kan nak tidur semula. Ada kata begitu. Kan jadi isteri ni Allah SWT beri kepada kita sebagai isteri, kita minta keterangan, kesenukan pada suami kan, seronok yang halal kan. Jagalah penampilan ni kan. Saya pernah cerita pesan para salihin, ya, kalau nak kekal lama perkahwinan, disayangi, dihormati, tak payah mengadu kat Facebook lah, mengadu kat Allah lah. Apa dia masalahnya? Nombor satu sekali, jaga apa yang jatuh atas pandangan suami. Radiyah, yang lihat dia menarik. Janganlah pakai baju buruk, terbalik pula tu. Contohnya, kata Datuk Ismail Kamus almarhum, suami suka tengok orang perempuan kat office sebab isteri kat rumah tak berhias, contohnya. Kan? Jangan cakap yang buruk-buruk, kan orang lelaki yang memang umur dia pendek. Lagi kita cakap panjang, cakap benda-benda buruk-buruk lagi cepat mati, tuan. Ini kajian dibuat oleh Digest tu. Bukan saya cakap kosong. Lagi apa, orang lelaki ni dia apa lagi? Mata, telinga dan mulut. Telinga yang cakap bukan-bukan, mulut biarlah bau wangi. Jadi tuan-tuan mulia kasihan. Baik, kita kepada cerita Nabi SAW ni, Nabi telah pesan pada para sahabat ni dan juga kepada kita semua, jangan paksa orang buat kerja yang berat, gaji bayarnya ciput je, chicken feed je, kesian kat orang. Orang nak hidup tahu, ada tanggungjawab, ada apa semua. Tahulah kadang-kadang kita tak boleh nak bayar banyak, tapi bercakap baik-baik, bagi keterangan, tunjukkan kepada dia career path contohnya kan, tuan-tuan. Ya, saya tak adalah pandai bidang ni, HR ni tak pandai. Cerita je, tuan-tuan. Saya bukan trainer, bukan apa, hanyalah seorang ustaz biasa. Lagi, apa lagi yang menarik dalam mukjizat Nabi SAW yang disimpulkan sini, iaitu pengakuan segala terhadap kerasulan baginda. Ini cerita tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu sebagai contohnya, yang dalam perjalanan dia menjaga kambing-kambing. Maka pada ketika itu
seekor daripada kambingnya telah dilarikan oleh serigala. Maka dia kejar, dia hambatnya serigala itu sampai beroleh kambingnya balik semula. Serigala itu pergi jauh sikit, serigala itu duduk dan bercakap dengannya. Wahai hamba Allah, tak patut kau rampas sebagai pada aku makanan. Aku ambil seekor je kambing kau. Seorang macam tu terkejut dia dengar kambing itu bercakap. Masya Allah. Al-Azibu yatakalam. Ini serigala bercakap. Ya, serigala itu kata, ya aku bercakap dengan kau. Tak patut kau ambil makanan ini. Allah bagi ke aku juga, bukan kau je. Rugi kan kau seekor kau ambil. Allahu Akbar. Ya Allah. Hai. Terkejut dia. Kan kebaik kalau kau balik ke Madinah ada seorang Nabi diutuskan. Terkejut orang ni tuan-tuan. Lelaki Arab ini. Dia mendengar kata-kata itu, dia terus lepaskan kambing itu bagi serigala itu makan. Dan dia balik bawa balik kambingnya, cari Nabi kat Madinah dan masuk Islam dan ceritakan pengalaman itu. Maka Nabi telah mengatakan, sadaq, dia telah bercakap yang benar. Serigala bercakap. Ini mujizat Nabi ya. Lagi daging betis rusuk hadapan kambing yang diracun. Ini ketika Nabi membuka Khaybar, maka seorang wanita Yahudi yang tidak bertanggungjawab telah pun memberi kepada Nabi kambing. Nabi suka makan kambing bahagian betisnya, lamb shank kan. Kan? Buat apa nama? Stick ke benda tuan-tuan, meleleh pula video tengah hari ni. Maka daging kambing itu sengaja diracun dan diberi kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, kalau ini adalah Nabi, tentu dia akan tahu ada racun dalam betis kambing ini. Kalau dia bukan Nabi, kita natakhalas minhu. Khalas, kita tamatkan riwayatnya, menyebut aja. Kalau dia bukan Nabi, kata wanita Yahudi itu. Maka akhirnya ketika Nabi nak makan, betis itu bercakap pada Nabi, Rasulullah, saya telah diracun. Sahabat yang makan bersama dengan Nabi itu mati dia. Makan racun, bahagian yang racun. Nabi telah mengambil hukuman balas wanita itu, dipanggil qisas. Okay. Jadi Nabi telah memanggil wanita itu, bertanya kepadanya, kenapa kamu buat demikian? Dia menjawab, sengaja aku racunkan kerana aku nak tahu betulkah engkau seorang Nabi. Kalau engkau seorang Nabi, engkau akan tahu. Kalau engkau bukan Nabi, kami memang tidak mahu melihat engkau hidup lagi di dunia, kerana engkau pembohong. Nabi telah diberitahu oleh Allah SWT. Jibril telah beritahu kepada Nabi SAW. Begitu juga Nabi telah mengembalikan mata Qatadah bin An-Nu'man selepas tersemur keluar dari lubang matanya, menjadikan matanya kelihatan paling baik dan paling tajam. Ini berlaku dalam satu perangan, iaitu sahabat Nabi ini matanya terkena panah, terkena senjata musuh, lalu terkeluar daripada soketnya, terkeluar tuan-tuan. Ya, maka Nabi SAW telah pun mengembalikan mata itu ke dalam soketnya balik semula, sallallahu alaihi wasallam. Dan kekal ia baik, bahkan mata itu lebih tajam, lebih bersinar, lebih jelas penglihatannya banding dengan mata yang sebelah lagi. Wa mu'jizatuhu aktsaru min an tuhsar. Mujizat baginda terlalu banyak untuk dihitung secara terperinci. Jadi tuan, setakat ini dulu untuk tengah hari ini. Terima kasih kerana hadir, kerana share video ni kepada teman-teman Facebook Live ini. Terima kasih tuan kerja tuan-tuan adalah kerja mulia, tidak sia-sia, kerana kita mengajak manusia kepada kebahagiaan, ketakwaan, kesuburan iman. Sahabat Nabi antaranya Abdullah bin Rawaha sangat disayangi oleh Allah dan Rasulnya dan para malaikat kerana kata-kata beliau yang berbunyi, Ta'al sa'atan nu'min bi Rabbina. Mari duduk dalam satu program menambah iman kepada Allah. Ni asalnya Kerana iman ni macam pokok, kalau tak ada siram air, mati dia. Kalimatun barakallahu fikum. Nur Hayati Ismail. Barakallahu fikum. Terima kasih semua kerana hadir pada kuliah tengah hari ni. Jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain video-video macam ni. Terima kasih kerana sokong kami di Jalan Travel, Jabidah Haji Hussein. Jangan lupa tahu, siapa nak travel bulan cuti sekolah ni, kami masih ada seat lagi. Jom daftar segera. Janganlah lambat, nanti tempat terhad. InsyaAllah perjalanan penuh dengan pengisian, tafsiran, belajar hadis, sirah dan sebagainya. Terima kasih kerana sokong Jalan Travel. Jumpa lagi tuan dengan kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga pihak penaja mohon untuk dimaklum tuan, kami ada hasilkan produk Birka berasalkan habatus sauda. Yang sangat penting untuk kita makan, menghindari penyakit, kerana Nabi SAW telah bersabda padanya ada rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Dipanggil sebagai habatul barakah. Para sahabat yang cerita perang Uhud, Nabi telah gunakan untuk mereka habatus sauda, suruh mereka makan. Merawat luka-luka, ramai yang telah guna, ada banyak kebaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat share dengan teman-teman lain. Dapatkan daripada Zazen Travel Birka habatus sauda. Kami juga ada korma, tak banyak dah, korma ajwa. Korma bukan makan pada musim Ramadan saja, makanlah sepanjang masa.
Kerana Nabi telah menyatakan, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurhu sumun la sirun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji setiap pagi, ia tidak akan dimudaratkan oleh racun ataupun sihir. Ini adalah kurma yang kami import khusus dari Madinah. Ada sijil lahirnya, origin dari Madinah. Tak banyak dah tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel, kurma ajwa dan juga habatus sauda birkah. Baik tuan, jumpa lagi. Terima kasih atas kehadiran Ustaz Ammar pada tengah hari ini. Ustaz Wahid pun ada bersama. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nanti tolong jawab kan, ada yang bertanya ni berapa harga semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.